Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang seperti saya aman selaku pengacara majlis, yang seperti tuan rumah kita yang berhormat Saifuddin dan juga yang berhormat Syekh Rosli, yang seperti yang berhormat Datuk Mira Aliuddin bin Hamzah, Setiausaha Agung Pelajar bagi Parti Pejuang Tanah Air, dan Saudara Dr. Abu Hafiz, Ketua Pemuda Pelajar Pejuang, ahli-ahli Majlis Eksekutif Pusat, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan sedikit puji-pujian kehadrat Allah SWT pada petang ini, di hampir-hampir hari terakhir, bukan hampir, memang hari terakhir hari terakhir tahun 2020, yang merupakan tahun yang begitu teruk sekali. Saya ingat yang pernah kita hadapi. Sempat juga rakan-rakan daripada Selangor menganjurkan satu perhimpunan, saya kira dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyertai Parti Pejuang Tanah Air, dan oleh itu saya ucapkan jutaan terima kasih, tahniah dan syabas. Di mana yang kita sedia maklum, hadirnya kita pada petang ini membuktikan bahawa kita sebenarnya hendakkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita hadapi ketika ini. Tambah-tambah lagi bagi kita yang dulu asalnya daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mungkin juga ada yang lebih awal lagi berasal daripada UMNO. Dan perjuangan kita rupanya memang betul-betul belum selesai. Kita ingatkan bila kita tubuhkan Bersatu hari itu, maka lebih kuranglah, bukanlah nak kata selesai, kurang-kurang dah ada satu wadah perjuangan, tempat kita berteduh, tempat kita bergerak. Tetapi kerana pengkhianatan yang tahap baban, ada istilah, sehingga boleh menjatuhkan sebuah kerajaan, maka kita tidak lagi boleh bersama dengan Bersatu, dan terpaksa mengorak langkah untuk menubuhkan sebuah parti Melayu yang baru yang diberi nama-nama bertuah Parti Pejuang Tanah Air. Mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, dulu pernah sekali kita mendengar Tun Mahathir menyatakan bahawa cukup-cukuplah dengan perubahan Parti Melayu lagi, kerana setiap kali ada Parti Melayu baru maka lebih berpecah belahlah orang Melayu. Satu-satunya kelemahan orang Melayu kita ini ialah berpecah belah. Bila tidak bersatu, maka usaha kita untuk mencapai satu kejayaan itu menjadi payah, malah boleh gagal. Jadi apa sebabnya? Kali ini kita pula yang datangnya daripada Bersatu dulu nak menubuhkan satu lagi parti yang dikatakan mewakili orang Melayu Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beri penjelasan bahawa tujuannya tak lain tak bukan kerana rata-rata orang Melayu rasa bosan, rasa kecewa, ada yang putus asa dengan kerenah politik Melayu ketika ini,
yang diwakili oleh parti-parti yang lain, khususnya UMNO, PAS, termasuk Bersatu yang terbaru ini. Betul tidak anda? Apa sebabnya? Tuan-tuan dan puan, saya boleh katakan bahawa negara kita ini, seluruh rakyat Malaysia, lebih khusus lagi masyarakat Melayu Islam, berhadapan dengan banyak masalah. Malangnya, punca masalah itu adalah kerana kepimpinan yang tidak berpegang kepada amanah, yang tidak memikul tanggungjawab dengan baik, malah menyeleweng, salah guna kuasa, mengamalkan rasuah, digelar kleptokrat, sehingga apa yang kita idam-idamkan itu tak menjadi. Lebih teruk lagi, semua ini dilakukan atas nama kita, atas nama Melayu, atas nama Islam. Penyelewengan ini dilakukan. Maka saya fikir adanya tuan-tuan dan puan dalam dewan ini pada petang ini adalah kerana tuan-tuan dan puan sudah menyatakan tidak. Cukuplah. Maka kita nak satu wadah perjuangan yang betul-betul ikhlas, yang tidak menyeleweng, yang berpegang kepada amanah, yang bertanggungjawab, yang berwawasan, yang sanggup berkompromi, berkorban, yang sanggup bersengkang mata untuk memastikan bahawa perjuangan orang Melayu ini, perjuangan rakyat Malaysia ini menjadi satu kenyataan. Betul tidak? Kita lihat penyelewengan yang berlaku adalah pada tahap luar biasa, tahap mega, sampai ianya mendapat perhatian luar negara. Kalau kita lihat apa saja yang berlaku di Malaysia ini berkait dengan rasuah, berkait dengan salah guna kuasa dan sebagainya, ianya dilaporkan di seluruh dunia. Liputan media yang begitu luas. Ini bukan saja merosakkan imej kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, merosakkan, mencemarkan nama baik rakyat Malaysia, termasuklah masyarakat Melayu Islam. Tetapi sebenarnya ianya juga merosakkan masa depan anak cucu cicit kita. Ini semua datang daripada kepimpinan. Baik. Kita tunggu sekejap. Kita lakukan kehadiran Ayahanda Tun Mahathir Mohamad, pengurusi Parti Pejuang Tanah Air, dan juga Bonda Tun Dr. Setiausaha Haji Muhammad. Saya tengah berucap tadi sambung balik. Dah hilang lah momentum tu. Saya tengah bercakap tadi mengenai topik yang saya ingat biasa dah kita dengar. Mungkin ada juga yang kita rasa cukup-cukup lah. Tetapi sebenarnya perlu kita ulangi bagi mengingatkan diri kita, rakan-rakan kita, kaum keluarga kita, apa sebenarnya tujuan untuk kita tubuhkan sebuah parti Melayu yang diberi nama Perjuangan. Kebelakangan ini tuan-tuan dan puan sendiri pun saya ingat dah baca, tidak ada akhbar, tonton di kaca TV mengenai satu kes berkait dengan daging. Daging pun boleh jadi cerita, tuan. Dikatakan bahawa selama 40 tahun pengimportan daging yang kita ingatkan daging lembu
yang halal, rupa-rupanya Lagi kangaroo. kangaroo. Kangaroo tuan-tuan, patutlah ada YB lompat kat dewan-dewan tu. Sebab makan daging kangaroo pun ada. Daging kangaroo ada, daging kuda pun ada. Daging kerbau tu memang sebenarnya kita dah tahu dah. Tetapi lebih teruk lagi, ada juga yang agak was-was kehalalannya. Jadi ini mengejutkan kita semua. Macam mana selama 40 tahun, itu pun belum dipastikan lagi, tapi itu yang dilaporkan, kalau ini boleh berlarutan, walhal bagi kita umat Islam di Malaysia, malah di seluruh dunia, perkara halal haram ni sangat dekat di hati kita. Kalau cerita pasal dadah, cerita pasal rasuah, belum tentu lagi orang anggap haram. Wahal memang betul haram. Tapi cerita pasal babi ke, daging tak halal ke, oh itu sanggup lenting lah, ya, orang Melayu kita. Kenapa perkara ini boleh berlaku, tuan-tuan dan puan? Kalau tidak kerana rasuah, kalau tidak kerana penyelewengan, salah guna kuasa, kerana tamak. Bukan itu saja, kita umat Islam mencarum duit kita kerana kita nak pergi buat haji. Duit itu dimasukkan dalam tabung haji, memang pun dilaburkan supaya keuntungan daripada pelaburan itu meringankan beban kita dari segi kos untuk buat kerja haji. Duit haji pun boleh diseleweng ke dalam umpan. Melabur dalam benda-benda yang bukan-bukan, yang tak masuk akal. Bukan setakat tak pernah untung, rugi lagi. Kenapa ini boleh berlaku? Sekali lagi, bukan kerana tak cekap, bukan kerana tersilap, labur, tetapi kerana penyelewengan, salah guna kuasa, kerana tamak, kepentingan peribadi. Itu sebabnya saya sudah nyatakan bahawa musuh yang nyata yang harus diperangi mati-matian oleh umat Islam bangsa Melayu kita di Malaysia ini tak lain tak bukan rasuah, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Kalau tidak, tengoklah apa yang jadi. Apa juga kita nak buat kalau ada unsur rasuah, penyelewengan, kemungkaran seperti ini, walaupun ataupun lebih-lebih lagi kalau ianya diamalkan oleh pemimpin Melayu Islam kononnya, yang menonjolkan dirinya sebagai pejuang Melayu Islam, orang macam inilah kita kena perangi habis-habisan. Betul tak? Saya dah katakan sebelum ini, di dalam konteks politik negara kita, dalam soal nak menubuhkan kerajaan, nak cukup bilang YB baik di peringkat DUN ataupun di peringkat parlimen, di mana-mana saja puak-puak kluster mahkamah itu ada, kita tidak akan ada. Di mana-mana saja yang ada perasuah, kami tak akan bersama. Boleh macam tu, tuan? Kalau macam itu, saya pun rasa senang sikit. Kerana yang bermatun berpesan banyak kali dah kepada kami. Kelainan Parti Perjuangan Tanah Air berbanding dengan parti-parti sebelum ini
Antaranya ialah kesungguhan kita untuk menolak kemungkaran, dan ianya diterjemahkan dalam bentuk kita sendiri tidak merebut jawatan, tidak berebut pangkat, kedudukan, tidak berebut nak jadi calon pilihan raya. Tuan-tuan dan puan setuju semua? Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tak setuju, tak payahlah bersama kami. Saya nak beritahu, nak pesan awal-awal supaya ekspektasi itu ada. Ya. Kalau terkena pada diri kita, jangan kata saya tak pernah sebut perkara ini. Memang kami dipesan berulang-ulang kali oleh Anda Tun, parti kita ni memang pun kita dah cuba buat dalam satu dulu, tak berapa menjadi, tuan. Bukan setakat tak jadi, lebih teruk lagi ada. Manalah kita sangka, tuan, sahabat anda kita boleh tikam belakang kita. Jadi ke depan ini kita lebih berhati-hati. Ia tidak bermaksud kita menjadi sebuah parti eksklusif. Kita sebenarnya terbuka kepada semua. Hanya harapan kami ialah bahawa unsur-unsur perjuangan dalam parti kita ini didokong, disokong dan disertai oleh tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu, saya pada petang ini di Dewan di Palma Shah Alam ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tiga yang berhormat adun-adun Selangor yang bersama dengan berjuang. Yang berhormat Salahuddin daripada Kuak, Yang berhormat Syed Rosli daripada Jeram, dan Yang berhormat Harumaini daripada Batang Kali. Tahniah dan syabas kita ucapkan. Ini orang kata berani. Banyak lagi negeri-negeri lain yang kita dulu pilih jadi calon untuk bersatu, kita menangkan dia dalam pilihan raya, akhirnya tinggalkan perjuangan kita. Bukan setakat itu saja. Kalau bersebab tu boleh faham lagi lah apa sebabnya. Sebab nak kekal jadi menteri besar, nak kekal jadi exco. Tiba-tiba kena tikam belakang oleh kawan sendiri. Tengok apa berlaku di PKM, kan? Jadi dengan kawan sendiri pun dah tak boleh percaya. Jadi kita kena hati-hati dalam soal politik ini. Pencaturan politik kita itu mestilah suatu yang bijaksana, yang mengambil kira keikhlasan kita dalam perjuangan. Kalau tak ada keikhlasan, tuan-tuan, kalau duk fikir pasal duit kocek kita, kalau duk fikir mengenai kepentingan peribadi kita semata-mata, itulah jadinya. Tak boleh harap. Tidak boleh ada siapa juga yang kononnya menonjolkan dirinya untuk berjuang, tapi di sebaliknya bertujuan untuk memperkayakan diri sendiri. Kerana atas sebab itulah yang terjadinya masalah yang negara kita hadapi pada ketika dan waktu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin memberi sedikit penjelasan mengenai pendaftaran parti. Tentu ramai yang tak tahu bahawa pada hemat kami, segala urusan dengan pihak ROS telah pun kita penuhi. Dalam beberapa perbincangan dengan wakil-wakil ataupun pegawai ROS, tidak ada lagi perkara yang mereka minta yang belum kami penuhi. Yang agak peliknya, walaupun di dalam Akta Pertubuhan disebut jelas kuasa untuk meluluskan satu-satu pertubuhan termasuk pertubuhan politik ada kepada pendaftar dalam ROS itu,
Tetapi hal pendaftaran Parti Pejuang Tanah Air ni mungkin agak special sikit. Nota makluman telah dihantar kepada Menteri Dalam Negeri. Siapa Menteri Dalam Negeri ni, tuan? Dan apa tujuannya? Seolah-olah untuk mendapat perkenan politik. Mungkin ada pertimbangan politik tertentu dalam hal kelulusan pertubuhan kita ini sebagai sebuah parti politik yang sah. Oleh sebab itu, Pergaulan Pejuang mewakili kita semua telah minta supaya ada semakan di peringkat mahkamah. 7 hari bulan Januari ini mahkamah akan putuskan. Dia akan memaksa ROS buat keputusan lulus atau tolak. Itu saja yang kita nak tahu. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tolak, kita bertanya kenapa. Kemudian ada proses-proses lain lagi kalau ikut perundangan yang ada. Oleh sebab itu, saya mohon kita semua kena banyak sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Jangan beritahu saya separuh lagi tak sabar. Dan sambil itu, ia tidak bermakna kita tidak boleh bergerak untuk berkhidmat pada rakyat. Maka kita telah menubuhkan dengan kelulusan ROS sebuah NGO. Nama NGO ini Pertubuhan Gerak Khidmat Rakyat Malaysia, singkatannya Khidmat. Jadi tuan-tuan dan puan dibenarkan, gunakanlah NGO ini untuk apa juga aktiviti kita, mewakili parti. Dan bila parti dah lulus nanti, kita boleh ambillah apa yang semua kerja buat baik yang telah tuan-tuan dan puan lakukan itu sebagai usaha Parti Pejuang Tanah Air. Tuan-tuan dan puan, akhir sekali, sebab saya tahu tuan-tuan tak sabar-sabar nak dengar amanat daripada Tun. Saya nak peringatkan kita semua bahawa kita menumbuhkan sebuah parti politik bukan semata-mata kerana politik, tetapi kerana khidmat, kerana nak membela nasib rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu. Kita kena faham antara sebab kita tumbuh Parti Melayu ini ialah kerana banyak masalah yang dihadapi dalam negara kita ini melibatkan orang Melayu. Maka kita rasakan bahawa kepimpinan politik Melayu itu sendiri yang perlu fikirkan, perlu ada strategi, perlu bergerak, perlu menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan orang Melayu. Bukanlah kita nak kata tak boleh nak harap kepada sebuah kerajaan yang campuran untuk fikirkan soal Melayu kita. Tetapi kita rasakan mungkin lebih molek, lebih sesuai kalau kepimpinan politik orang Melayu itu sendiri yang menggerakkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Saya datang daripada Kedah, atau Billion pun Kedah, kadang-kadang dia mengaku Negeri Sembilan, tapi tak apa, Kedah. Dan apabila kami bergerak dalam kawasan Tomek di Parlimen Kuala Pasu, di Dun Anak Bukit, saya di Parlimen Jelun, Dun Jitra, kita terkejut melihat bahawa orang Melayu kita ini masih ramai lagi hidup dalam keadaan sengsara, miskin tegar, tuan-tuan. Tambah pula dengan COVID ni, dengan PKP ni, tak boleh nak menyala hidup, yang miskin jatuh jadi tegar.
Yang golongan mudah miskin itu dah memang miskin sekarang. Betul-betul kais pagi makan pagi, belum tentu lagi ada kais petang. Sangat menyedihkan melihat dalam keadaan negara kita ini dah 63 tahun merdeka, yang dipimpin oleh UMNO lebih 60 tahun, tuan. Yang dikatakan Parti Melayu Islam sampai hurus keris, kononnya berjuang untuk orang Melayu. Masih ramai lagi orang Melayu kita tak terbela. Sedih sangat tengok keadaan mereka ini. Pada saya ini satu pengkhianatan yang cukup besar. Mana boleh negara yang dikatakan sebenarnya mempunyai sumber yang banyak, kaya, ramai anak-anak kita yang cerdik pandai, belajar tinggi-tinggi, boleh menceburkan diri dalam berbagai bidang untuk merancangkan ekonomi kita, untuk memperkayakan kerajaan kita. Berapa banyak agensi-agensi kerajaan diwujudkan, baik di peringkat negeri, baik di peringkat persekutuan, diwujudkan semata-mata untuk membela nasib orang miskin ni. Gagal, bukan? Sedih saya lihat. Baru-baru ini saya melawat kampung Kedah. Kedah ni banyak di Kedah. Untuk Mat pun tahulah. Kedah ni diwujudkan satu agensi persekutuan, diperuntukkan belanjawan daripada kerajaan pusat. Saya ingat tiap-tiap tahun kalau tak ratus-ratus juta, puluh-puluh juta kurang-kurang lah. Semata-mata untuk memindah masyarakat miskin ke satu bidang tanah kawasannya, dibina rumah-rumah, kemudian dicarikan kerja untuk mereka. Lebih kurang macam Felda, tapi tak lebih tersusun daripada Felda. Bila saya melawat tempat macam ini, saya tengok keadaan rumah teruk. Bayangkan satu rumah kecil begitu kotor, penuh dengan lalat. Ada makcik yang sakit terlantar, dijaga oleh anak seorang. Nampaknya dia pun agak tak terurus. Mungkin ada masalah-masalah peribadi yang tertentu. Takkanlah dalam keadaan depan mata kita dah ada macam ini pun agensi kerajaan macam Kedah ni tak boleh menyelamatkan. Tak boleh fikirkan macam mana nak keluarkan dia daripada vicious cycle itu. Apa pun tak boleh nak buat, dia tak boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Tak ada ke siapa yang boleh fikirkan dengan duit yang begitu banyak yang ada pada kerajaan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga miskin macam ini. Kenapa masih ada lagi orang yang hidup merana macam itu? Saya fikir di negeri Selangor ni pun mungkin ada. Tentunya ada, kan? Bila kita tanya, dikatakan masih ada 3% yang miskin tegar. Betul ke 3%? Kalau tengok 3% saja tu, kalau tengok angka saja mungkin nampak kecil. 3% okey lah tu. Maksudnya berjaya lah kita membasmi kemiskinan. Tetapi kalaupun 3%, kalau kita tengok jumlah sebenar isi rumah yang dianggap memanglah tak boleh nak diselamatkan kononnya, sebenarnya ramai. Dan rata-rata orang Melayu Islam kita. Maka kalau UMNO dah gagal kenapa? Kerana fikir pasal priuk nasi sendiri saja, tak fikir pasal orang lain. Kalau PAS pun tak lakukannya, tengok saja di Kelantan tak ada orang miskin. Di Terengganu, negeri kaya, tak ada orang miskin. Apa yang Bersatu buat? Enak orang tahu. Nak jaga orang miskin tak ada. Semua ni atas nama Melayu Islam.
maka lompang yang wujud itu akan diisi oleh parti pejuang tanah air. Boleh? Inilah antara sebabnya kita wujudkan parti ini. Kerana parti-parti Melayu sebelum kita ni bukan setakat gagal, mungkar. Kita disuruh, mana-mana kita nampak kemungkaran, kita lawan. Kita tegakkan kebenaran. Saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah dengan pejuang untuk kita pastikan negara kita ini sifar miskin. Boleh? Kita mungkin fikirkan ini satu perkara mustahil, tapi perkara yang mustahil lah yang akan kita usahakan supaya ia menjadi satu kenyataan. Jangan fikir ada yang mustahil. Saya akui perkara ini bukan mudah. Kita berpolitik, kalau senang-senang tak payah mudah. Nak kata berjuang, kena berkorban dulu baru perjuangan. Betul tidak? Betul. Kalau tak ada pengorbanan, jangan panggil perjuangan. Betul tidak? Betul. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama kita usahakan, kita perjuangkan, kita bela nasib warga Malaysia kita, khususnya warga Melayu kita yang sebenarnya mengharapkan sesuatu daripada kita, dan kita buktikan kepada mereka wujudnya pejuang ini bukannya untuk saja seronok-seronok berpolitik, bukannya nak meramaikan, nak membanyakkan, nak menyemak saja dalam arena politik negara kita, tetapi wujudnya pejuang ini adalah untuk kita membela nasib, menyelamatkan bangsa kita, mengangkat martabat bangsa kita dan negara kita ini ke tahap yang membanggakan kita semua. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua YB-YB kita yang menganjurkan perhimpunan kita pada petang ini, dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan baru seronok sikit kita tengok bila dah ada orang. Kita masa bimbang orang dulu, sebab bila kita buat borang tunjuk minat, sambutan dia agak suam, betul. Betul, suam dulu, betul. Tapi bila tengok kehadiran macam ini, maka nampaknya kami atas landasan yang tepat dan benar. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Tunggu pejuang didaftarkan secara rasmi. Sama-samalah tuan-tuan bersama dengan kami daftar ramai-ramai, tarik kawan-kawan, adik-adik kita, kawan-kawan kita. Buat macam dulu, buka meja-meja pendaftaran di kaki lima, di kedai-kedai kopi. Dan macam itu kita akan buktikan kepada semua bahawa parti adik bongsu ini, orang kata yang paling kecil, paling muda sekali ini, bukan parti muda tapi parti kita ni yang baru nak daftar ini, akan menggoncang politik Malaysia kita pada periode ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.